Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyya. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dalam siri keempat ini, alhamdulillah kita akan pergi kepada fokus maksud tesis master kajian dibuat, iaitu kita ingin melihat sampel-sampel daripada hadaf iktisari yang kita katakan 3 perkataan yang kita nak cuba huraikan di sini. Pada muka surat 47 dimulakan dengan kalimah bismi dengan bismi. Dilihat pada bismi yang pertama tiada alif. Okey. Manakala bismi yang kedua ada alif. Bismi yang pertama adalah bismi Resam Uthmani. Manakala bismi yang kedua adalah yang ada dengan alif adalah resam imla'i. Jadi resam imla'i itu menunjukkan ada 2 kalimah yang bergabung. Satunya ba harful jar yang bermaksud dengan ismi, maknanya nama. Jadi bila gabung ba alif sin mim. Jadi itu resam imla'i. Di dalam Al-Quran memang terdapat 2 bentuk resam ini. Kita lihat saja pada muka surat 48. Pada muka surat 48, kalimah bismi tanpa alif terdapat di dalam ayat pertama surah Al-Fatihah seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ba sin mim, tiada alif. Dengan nama. Sama je, makna pun sama dengan bismi yang ada alif. Kemudian pada surah Hud, wa qala rukabu fiha bismillah. Bismillahi majriha wa mursaha. Jadi di situ pun tiada alif, bismi. Dan pada surah An-Namlu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga bismi tiada alif. Manakala bismi yang ada alif, yang dikekalkan alif asal ismu itu, terdapat dalam surah Al-Waqi'ah seperti firman-Nya fasabbih bismi rabbikal azim. Surah Al-Waqi'ah fasabbih bismi rabbikal azim. Surah Al-Haqqah fasabbih bismi rabbikal azim. Dan surah Al-Alaq iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Jadi kesemua bismi yang ada di 4 tempat ini memiliki alif. Baik. Sudut pemerhatian yang perlu sebenarnya kita perhati selama ni, selama yang kita baca ini, kita jumpa kalimah-kalimah ini, sepatutnya kita perasan kenapa di sini ada alif dan kenapa di sini tiada alif. Kalau lihat pada terjemahan yang saya datangkan juga, setiap datangnya ayat Quran saya datangkan terjemahan, makna dia sama sahaja dengan nama. Okey, tetapi bila lihat pada hujah yang pertama, kenapa wujud perbezaan? Bismi yang tanpa alif kerana bergabung dengan lafzul jalalah, iaitu Allah. Jadi sudah tentulah kalimah ini mempunyai keistimewaan yang unik dan tiada setanding dengannya kerana ia dikhususkan kepada nama Tuhan yang Maha Agung, pencipta segala alam. Jadi kalimah Allah adalah kalimah yang special, zat yang Maha Agung, yang memiliki Al-Quran Al-Karim ini. Dialah empunya kalam ini dan dialah empunya alam jagat ini. Jadi bismi dengan nama Allah yang Maha Mencipta, dan nama Allah itu menunjukkan dia adalah pencipta yang memiliki segala-galanya. Terkandung di dalam nama Allah ini Al-Khaliq, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim dengan Malik Yaumiddin. Semuanya tergabung di dalam nama Allah. Jadi sudah tentulah nama Allah namanya special
maka bismi yang datang menempel pada nama zat yang Maha Agung ini mestilah yang special juga. Sebab itu dia ditulis tanpa alif, tidak mengikut standard penulisan Arab yang biasa. Seperti mana firman Allah Ta'ala, innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian lihat muka surat 51. Sebahagian ulama, saya tak datangkan perkataan sebahagian ulama, tapi sebenarnya ini adalah sebahagian ulama yang berpendapat nama Allah adalah pecahan daripada kalimah ilah. Baik. Ulama yang berpegang dengan pendapat tersebut, mengatakan bahawasanya nama Allah pecahan daripada al-ilah. Alaha ta'allaha ista'laha. Tu. Kemudian datang alif lam ma'rifah bergabung dengan ilah, jadi hamzah tu dibuang. Jadi hazful alif pada kalimah al-ilah tadi, maka jadilah Allah. Jadi itu sebahagian pendapat ulama lah. Dan sebahagian yang lain mengatakan Allah adalah nama khas, bukan pecahan daripada mana-mana. Itu ada perbincangan lah di situ. Jadi kalau kata pecahan daripada ilah sekalipun, bila dah jadi Allah, dibuang hamzah, adakah nama Allah itu kata sifat? Maka ulama yang berpandangan pecahan daripada ilah itu mengatakan tidak. Allah dah jadi kata nama khas untuk zat yang maha agung, iaitu lafzul jalalah, yakni Allah Ta'ala yang mencipta, yang mengatur urus seluruh alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, dan yang memiliki hari kiamat. 52, surat 52, sedangkan kalimah Rabb juga memberi makna Tuhan. Tetapi kenapa bila bismi bergabung dengan kalimah Rabb tidak mempunyai keistimewaan seperti bismillah? Kerana kalau kita himpunkan kalimah Rabb ini yang terdapat di dalam Al-Quran, kita dapati kesemuanya kembali kepada Allah Ta'ala kecuali satu tempat yang berada di dalam surah Yusuf. Firmannya, وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ. Di sini disebut inda rabbik. Satu hari ketika mana dua orang penghuni penjara, yang seorangnya mimpi burung helang makan daripada roti yang berada yang dia letakkan di atas kepalanya, kemudian roti itu dimakan oleh burung gagak, burung gagak. Jadi ditakwilkan mimpi tersebut oleh Nabi Yusuf itu adalah menunjukkan dia akan dihukum mati. Manakala seorang lagi penghuni penjara, dia kata dia mimpi dia memerah anggur dan perahan anggur tu dituang dalam cawan raja dia. Jadi Nabi Yusuf menerangkan takwil tersebut ialah dia akan berkhidmat kembali kepada Raja Mesir ketika itu. Jadi ketika lelaki yang bermimpi perahan anggur tadi, dia sampai tahap tempoh hari dia nak keluar daripada penjara, maka Nabi Yusuf memberi pesanan kepada lelaki tersebut, tolong sebutkan perihal daku ini kepada ketua kamu, uzkurni inda rabbik. Bertolong beritahu keadaan aku yang berada dalam penjara kerana kezaliman wanita-wanita Mesir yang dahulu kepada tuan engkau. Jadi di sini bukan maksud Tuhan, di sini maksud tuan. Jadi kalimah Rabb walaupun hanya sekali dalam Quran yang menunjukkan kepada makna tuan, maka dia sudah memberi gambaran bahawasanya kalimah Rabb bukanlah kalimah yang special untuk kita gabungkan bismi, maka dia akan jadi bismi yang asal, iaitu ba alif sin mim. Itu hujah yang pertama. Sebab itu bismillah dengan tanpa alif kerana bergabung dengan nama Allah yang tiada berkongsi dengan yang lain. Manakala bismi rabbika bergabung dengan Rabb itu telah berkongsi namanya dengan selain daripada zat Allah Ta'ala.
Baik, hujah yang kedua. Kenapa ada wujud perbezaan? Okey. Hujah yang kedua kerana bismillah ini datang dalam keadaan kosong daripada dua kata perbuatan yang mendahulunya. Dia tergantung muta'allaq bimahzuf dengan jumlah yang dibuang. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita terjemah pun dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kenapa tertiba dengan nama Allah? Jadi bila kita ada kekosongan di situ, kita boleh isi Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Dengan nama Allah, aku memulakan. Bismillahirrahmanirrahim aqra. Dengan nama Allah, aku membaca. Aku menulis. Aku makan. Aku tidur. Jadi semua tu boleh diisi apabila kosong daripada segala perbuatan. Jadi menggambarkan bahawasanya kalimah ni, bismillah ni adalah kalimah yang sangat agung dan boleh digunakan pakai oleh siapa pun umat Islam dalam amalan harian mereka. Sehingga kan Nabi sebut dalam hadis, kullu amrin dhibalin la yubda' bi bismillah fahuwa ajzam ataupun fahuwa aqta'. Iaitu setiap urusan yang penting kalau tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus daripada rahmat Allah Ta'ala, terputus daripada perhatian, pertolongan daripada Allah SWT. Jadi kita disarankan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim dalam urusan kita. Namun kena ingat, pastikan aktiviti itu adalah aktiviti yang diredai oleh Allah Ta'ala ataupun perkara-perkara yang harus, bukan melibatkan perkara yang haram. Manakala kalimah Bismi Rabbika di dalam ayat Quran yang didatangkan 4 tempat tadi, kesemuanya didahului oleh perbuatan. Contohnya 3 tempat dengan fasabbih bismi rabbikal azim dengan kalimah tasbih. Kemudian di surah Al-Alaq seperti mana kita tahu, wahyu yang pertama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, didahului dengan kata perbuatan bacalah. Jadi di situ sudah ada kata fi'il yang telah dikhususkan untuk Rabb, Bismi Rabb. Baik, itu hujah kedua kenapa Bismillah mempunyai keistimewaan. Manakala Bismi Rabbika tidak mempunyai keistimewaan. Manakala hujah yang ketiga ialah bentuk pertama datang dalam keadaan yang istimewa adalah kerana Allah SWT ingin membezakan dengan apa yang sudah diamalkan oleh Arab Jahiliyah dengan agama lain sebelum ini. Ini sangat penting tuan-tuan. Kerana pada kedatangan Islam di bumi Mekah, memang amalan orang Mekah ketika itu mereka sering menyebut Bismil Uzza wal-Lat. Bismillah. Bila mereka nak laksanakan apa-apa kerja, mereka akan menyebut 2 nama tokong ataupun berhala yang besar, iaitu Al-Uzza dan Al-Lat. Al-Uzza dan Al-Lat ni adalah tokoh mereka yang zaman dahulu yang suka menyaji makanan kepada jemaah-jemaah haji yang datang di Mekah, dan mereka menyediakan makanan dan dengan tangan mereka sendiri bagi makan kepada setiap jemaah haji itu. Jadi nama dia Lata dan Uzza. Jadi Lata dan Uzza ni adalah patung berhala yang paling besar berbanding dengan berhala-berhala yang lain. Jadi mereka sering disebabkan lelaki yang baik, maka mereka jadikan patung, lalu akhirnya mereka sembah patung tersebut dan ditakzimkan, dimuliakan sampailah setiap tindakan mereka akan sebut Bismil Uzza, Bismillah. Jadi Allah Ta'ala mendatangkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, untuk mengubah tradisi ucapan yang mereka lakukan selama ini. Jadi seolah-olah yang orang hari-hari makan nasi, makan nasi tiba-tiba nak diubah, kena ubah hari ni makan roti sampai bila-bila, nasi dah tak boleh. Roti jadi makanan rasmi pula. Jadi itu satu perubahan yang sebenarnya kalau kita berada di tempat itu, sebenarnya itu adalah satu hantukan kepala daripada Allah Ta'ala terhadap orang Mekah ketika itu. Dalam kenyataan Syekh Muhammad Abduh nyatakan orang Nasrani pun sering menyebut Bismil Abi wal Ibni wal Ruh. Jadi Bismillah ini, Bismillahirrahmanirrahim, datang untuk menggugah ucapan-ucapan mereka selama ini. Jadi ucapan ini mestilah dalam bentuk yang azim juga. Sebab tu Bismillah dengan tanpa alif.
Muka surat 57. Pecahan kalimah sahabah. Sahabah ni bermaksud kawan ataupun empunya. Okey, dalam Quran ada 6 bentuk tusahibni, muka surat 57. Sahibuhuma, sahib, sahibah, sahibai dengan ashab. Ashab bermaksud penghuni. Penghuni, ashab yang terdapat di dalam Quran semuanya adalah bentuk hadzaf ikhtisari, bukan iktisari. So kita tak bincang. Sebab semua kalimah ashab dalam Quran memang alifnya tiada. Dan dia menunjukkan makna penghuni. Penghunilah. Ashabul jannah, penghuni syurga. Ashabun nar, penghuni neraka. Muka surat 58. Okey, contoh hazaf ikhtisari lah. Ashab sendiri ada 78 kalimah yang disebut dalam Quran, semuanya tanpa alif. Jadi kalimah ashab kita tidak bincangkan sama sekali di sini dalam perbahasan ini. Muka surat 60. Okay. Seperti mana bismillah, kita dapati yang dibuang itu memiliki makna yang istimewa. Dalam kalimah sahih pun begitu juga. Kalau yang dibuang alif itu, dia memiliki makna yang istimewa. Manakala kalau yang dikekalkan alifnya, dia tidak memiliki makna yang istimewa. Okay, kalau kita kata kawan, mungkin kawan yang tak ada alif ni kawan yang istimewa. Manakala yang ada alif adalah kawan yang biasa-biasa sahaja. Tapi kita nak lihat sebenarnya apa jenis kawan yang nak diterangkan oleh Allah Ta'ala kepada kita melalui penulisannya. Kita lihat pada muka surat 60. Dalam surah Al-Kahfi disebut wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala wa a'zu nafara. Baik, saya share dia punya mushaf dia di sini. Kebetulan dalam surah Al-Kahfi ni terhimpun kalimah sahib yang satu dengan alif, yang satu tanpa alif, berdekatan. Jadi saya gunakan peluang untuk tunjukkan. Baik, lihat ni pada ayat bermula ayat 32 mengisahkan tentang dua orang sahabat yang berkawan, yang seorangnya miskin tetapi beriman, manakala seorang yang kaya tetapi seorang lagi yang kaya tetapi kufur kepada Allah SWT. Okey, kita lihat di sini ada dua kalimah yang kalimah sahib tetapi bentuk dia berbeza. Yang pertamanya ini. Okey. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala wa a'zu nafara. Jadi lelaki yang memiliki kebun yang besar, memiliki kekayaan dengan kebun yang banyak buahnya, dengan bangganya, dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala, dia berbangga, dia berkata kepada kawannya yang beriman tetapi miskin. Jadi kawan yang miskin tetapi beriman ni Allah Ta'ala tandakan dengan tanpa alif. Jadi digantikan dengan alif yang kecil ni. Jadi menunjukkan sebenarnya itu adalah kawan yang istimewa. Istimewa macam mana nanti kita akan huraikan.
wa huwa yuhawiruhu, sambil dia bersembang dengan mengatakan, aku ini ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku ini lebih banyak harta berbanding engkau dan lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang ramai. Dia bangga dengan apa yang dia ada, kekayaan dia, dengan pengikut-pengikut dia. Jadi Allah Ta'ala menggambarkan kawan yang mukmin ini dengan tanpa alif. Jadi kalimah ni special. Sebab apa? Sebab kawan yang beriman ni adalah sebenarnya kawan yang special. Tetapi lelaki ini tidak sedar bahawasanya kawan ini adalah kawan yang special. Baik. Kemudian pada ayat selepas dia, tak lari jauh, dekat sahaja. Pada ayat 37. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Jadi berkatalah rakannya kepadanya, sambil dia berkata, jadi lelaki yang beriman ini berkawan dengan lelaki yang kaya tadi, digunakan perkataan ada alif. Jadi nak bagi tahu pada kita bahawasanya kepada orang beriman, kalau kamu ada kawan macam ni, sebenarnya kawan adalah kawan yang biasa setakat di dunia sahaja. Jadi sebab tu digambarkan dengan alif, ejaan resam imla'i yang standard biasa, tak ada apa-apa istimewa. Akafarta billadhi khalaqaka min turab, adakah kau nak kufur dengan Tuhan yang menciptakan kau daripada tanah? Sampai akhir ayat lah. Jadi kalau kita ada kawan, kita ini beriman, kita ada kawan yang tidak beriman ataupun yang mungkin agamanya kurang, jadi kita tak berkawan. Sebab apa? Atas aspek kemanusiaan, kekeluargaan mungkin. Jadi teruskan berkawan, tetapi kawan itu kita sekadar berkawan saja, bukan untuk dijadikan ikutan, dijadikan sebagai panduan, idola, teladan, tidak. Kita hanya berkawan biasa sahaja. Okey. Jadi dalam surah Al-Kahfi ini dia menggambarkan begitu. Namun ini masih boleh diacu lagi dengan beberapa kalimah sahih yang terdapat dalam Quran untuk membenarkan lagi apa yang kita dapat daripada surah Al-Kahfi ini. Adakah pattern sahih dengan alif dengan sahih tanpa alif ni patternnya sama di seluruh tempat Quran? Okey, kita lihat saja dalam muka surat 62. Okey. Ketika seorang yang beriman, lelaki yang beriman, tetapi mak ayahnya masih lagi kufur, apa kata Allah SWT? وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُفًا. Hendaklah engkau, wahai anak yang beriman, bergaul dengan ayah, mak yang masih kufur dengan baik. Jadi bergaul di sini, Allah Ta'ala menggunakan dengan alif. Jadi memberitahu pada kita bahawasanya kalau bergaul setakat di dunia sahaja. Okey. Ni jenis kawan yang tak boleh bimbing tangan kita ke akhirat. Kita bergaul dengan mereka ni setakat mereka hidup di dalam lingkungan kita. Oleh kerana dia ayah, oleh kerana dia mak, oleh kerana dia kawan, rakan sekerja dan sebagainya. Jadi kita tetapkan pergaulan, tetapi kita tak boleh ambil segi akidah dia, segi penentangan dia, penolakan dia terhadap agama wahyu dan sebagainya. Tidak boleh sama sekali. Okey. Dan mungkin di situ ada unsur untuk kita jalankan dakwah. Tuntutan dakwah ada di situ. Jadi ini telah membenarkan apa yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi tadi. Lalu kita lihat lagi di tempat lain. Seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, muka surat 63 dalam surah An-Nisa ayat 36. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan mensyirikkan Allah sesuatu pun.
wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakin. Buatlah baik kepada kedua ibu bapa, kepada kaum kerabat yang dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran-jiran yang ada memiliki darah dengan kita, dan jiran-jiran yang berada di kiri kanan kita. Wassahibi bil jam, dengan rakan sejawat, tempat sekerja kita. Jadi wassahibi bil jambi ini Allah Ta'ala menggunakan kalimah sahib biasa sahaja. Sebab apa? Sebab di sana ada kawan yang Muslim dan kawan yang tidak Muslim. Yang mana ni kita kawan biasa sahajalah, yang bukan Muslim tu. Wassahibi bil jambi. Kawan yang rakan sejawat ni, tetap kita kena buat ihsan dengan mereka. Wabil walidaini ihsana. Ihsan tu ihsana kepada jiran, ihsan kepada anak yatim, orang miskin, jiran dan rakan sejawat. Jadi di sini dah menguatkan lagi apa yang kita dapat di surah Al-Kahfi. Lalu kita lihat pada pada muka surat 64, awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirum mubin. Jadi Nabi SAW itu bergaul dengan orang Mekah sekadar sahib biasa sahaja. Jadi orang Mekah ini diberitahu bahasanya kamu ni dengan Nabi adalah kawan biasa sahaja. Kawan biasa sahaja. Jadi disebut di situ bahasanya dengan sahib yang ada alif. Baik. Begitulah ayat ma bisahibikum min jinnah yang bawah-bawah tu ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma sahibukum bimajnun. Kerana apa? Kerana orang Mekah tidak mengerti keistimewaan Nabi yang ada di samping dengan mereka. Baik. Kemudian ayat 65. Okey. Tusahibni dua penghuni penjara yang bersama dengan Nabi Yusuf, dibuangkan alif dia. Tusahibni. Jadi ada dua cabang kita boleh pergi. Yang pertamanya, tusahibni ini memberi makna penghuni penjara. Jadi penghuni pergi pada kalimah ashab memang semuanya dibuang alif. Jadi sebenarnya dia adalah hadzaf ikhtisari, bukan iqtisari. Okey. Tapi kalau kita nak cuba huraikan juga, kita nak bawa kepada ikhtisari, maka kita katakan dua sahabat Nabi Yusuf yang berada di penjara tersebut mendapat mimpi yang benar. Mereka mendapat mimpi yang benar daripada Allah SWT. Jadi itulah keistimewaan sahib yang dibuang alifnya. Jadi ketika saya mengkaji kalimah sahib ini, sampai saya rasa sehingga tahap ini Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita jenis dua kawan yang ada di sekeliling kita. Yang pertamanya kawan yang boleh membimbing tangan kita ke arah syurga, manakala yang keduanya adalah kawan yang biasa yang tidak boleh kita jadikan ikutan, yang kita tak boleh jadikan dia sebagai pegangan. Apa yang dia fikir tu kita tak boleh ikut sama. Sekadar kita berkawan biasa sahaja atas dasar keperimanusiaan. Itu. Jadi saya terfikir kan, jadi satu hari pada solat subuh saya menangis apabila saya mengkaji kalimah sahib ni, saya menangis. Inilah kalimah yang memberi kesan mendalam pada hati saya ketika saya mengkaji hadzaf ikhtisari. Muka surat 69. Okey. Muka surat 68. Muka surat 68 ni ada sedikit perbincangan ketika mana Allah SWT menyebut Nabi yang dimakan oleh Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan. Allah Ta'ala menggunakan gelaran buat Nabi Yunus ini dengan sahib tapi ada alif. Kenapa Nabi Yunus walaupun dia Nabi tidak menggunakan sahib yang tak ada alif? Sebab ini adalah nasihat daripada Allah SWT kepada Nabi SAW ketika kamu menghadapi tribulasi, mihnah, cabaran, ketika menyampaikan dakwah kepada umatmu, wahai Muhammad, jangan jadi seperti Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan hud. Tu. Jadi disebut di situ wala takun kasahibil hud. Jangan jadi macam dia. Yang membawa diri, yang sedih. Itu sebelum Nabi Yunus
kembali untuk berdakwah kepada umat dia. Jadi itu episod Nabi Yunus yang dia merajuk kemudian dipatah balik sebenarnya. Tu. Baik. Jadi muka surat 69, mereka lakukan itu ada akibat yang ditangguhkan. Kalau kata mereka ejek ke, mereka tolak dakwah kamu wahai Muhammad, sebenarnya perbuatan mereka itu mengundang azab, kemurkaan Allah. Tetapi benda itu ditangguhkan. Sabarlah. Jangan cepat melatah. At-Tabari ada menukilkan dari Qatadah berkata, jangan kamu gopoh seperti gopohnya dia, yakni Yunus. Dan jangan kamu marah seperti marahnya dia. Jadi dalam aspek dakwah, menjalankan dakwah ini, jangan jadi seperti Nabi Yunus. Tu. Tapi cuba tengok, kalau dalam menjalankan dakwah ni, tengok macam Abu Bakar As-Siddiq. Okay. Pada muka surat 70, bukan 70, pada muka surat berapa tidak didatangkan di sini. Dalam firman Allah SWT yang berbunyi la tahzan innallaha ma'ana faqala li sahibihi wa huwa faqala la tahzan innallaha ma'ana. Saya search ayat dia. Okey, pada surah At-Taubah. Muka surat 193. Dalam kerja-kerja dakwah ini, wahai Muhammad, kalau kamu nak jadikan ataupun yang boleh kawan yang jenis macam mana untuk kita jadikan pendamping kita, disebut dalam ayat 40 surah At-Taubah. Okey, di sini didatangkan kalimah sahib juga yang kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika mana dalam peristiwa hijrah, di dalam gua Thur, mereka bersembunyi di dalam gua, lalu Nabi berkata kepada rakannya yakni Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama dengan kita. Jadi di sini li sahibihi tanpa alif. Sebab apa? Sebab Abu Bakar adalah memang rakan Nabi, rakan yang membenarkan urusan-urusan dakwah, pendamping Nabi. Dalam banyak-banyak sahabat, Nabi Muhammad memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai rakan untuk berhijrah sama-sama dalam urusan dakwah. Abu Bakar adalah tempat dia mengadu, tempat dia meminta untuk menjalankan apa-apa urusan dakwah dan sebagainya. Abu Bakar lah yang membenarkan segala ucapan Nabi SAW. Jadi sesuai sahib dalam urusan dakwah, sahib tanpa adib yang istimewa ini kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kemudian pada muka surat 75, kalimah yang terakhir dalam Al-Quran yang dalam buku ini yang didatangkan ialah kalimah taghun dan taghin. Ada dua jenis juga, iaitu dalam surat 77, balhum qaumun taghun, ada alif. Jadi kita dalam fikiran kita dah baca ini adalah taghun yang biasa-biasa, tetapi di sana ada lagi 79, muka surat 79, bal kuntum qauman taghin, yang tanpa alif. Jadi apa beza dia? Kalau kita baca satu persatu huraian di sini, nak menggambarkan, makna dia apa? Yang melampaui batas dalam keingkaran. Jadi yang ada alif ini, mereka ini yang melampaui batas ni, Allah Ta'ala menceritakan ketika mereka sedang hidup lagi di atas muka bumi ini. Jadi mereka mendabik dada, melawan risalah dakwah Nabi-Nabi, para Rasul. Jadi mereka ni sangat melampaui batas. Tetapi yang dibuang alif, Allah Ta'ala menceritakan kembali perangai mereka ketika hidup di dunia, dan sekarang ni kamu berada depan Allah Ta'ala, kamu adalah kaum yang melampaui batas, tetapi dibuang alif menunjukkan melampaui batas di situ, bahawasanya mereka dah tak boleh nak ke mana-mana. Itu adalah kisah-kisah lama sahaja. Sekarang kamu dah berada di hadapan aku, nak tak nak kamu kena tauhidkan aku.
Lebih kurang macam tu. Maknanya dah tak boleh. Jadi mereka tertunduk, menyesal dan sebagainya. Cerita-cerita dulu yang mengatakan mereka melampaui batas sangat memberi penyesalan kepada apa yang mereka lakukan selama ini. Tu. Jadi itu 3 kalimah yang saya bawakan dalam kitab ini yang mudah-mudahan menjadi pemula kepada pembaca, kepada sesiapa sahaja yang membaca buku ini untuk melihat setiap inci huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Pasti di sana ada maksud-maksud yang ingin disampaikan, cuma kita yang kena pandai untuk mencongkilkan dia dan mensyarahkan dia. Okey, insya-Allah. Jadi sekian saja. Mudah-mudahan pada muka surat 87 itu adalah kesan kupasan saya yang untuk penulis apa harapan dia, buat para pembaca apa dia, buat pengkaji kemudian apa dia. Jadi boleh baca di situ. Mudah-mudahan buku ini memberi manfaat kepada umat dan insya-Allah memberi kesan yang mendalam terhadap tadabbur kepada setiap pencinta Al-Quran. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.